faham. 9333 dia punya maksud sangat best tau. Okay? Kita punya sistem nama 9333. Kalau you tengok dalam string kan. Okay, 9 kalau bahasa Cina ialah 9. 9 you belajar bahasa Cina 9. 9 maknanya apa tahu? Selama-lamanya. Forever punya makna. Forever 9. Okay? 3. Okay? 3 dalam bahasa Cina adalah sang. Sang maknanya hidup. Maknanya living. Dalam bahasa English adalah living. So you tengok kan, 9 dengan 3 maknanya dia adalah forever living. Okay, nampak tak? Lepas tu, kalau you tambah 9 tambah 3 tambah 3 tambah 3. You tambah. Dia jadi berapa? Dia jadi, cuba you tambah. 9 campur 3, campur 3, campur 3. Jadi berapa? Dia jadi 18. Okey, 18 bermaknanya pasti kaya. Dalam bahasa Cina, safat pasti kaya. Lepas tu 18 kan, 1 tambah lagi 8 dia jadi berapa? Jadi 9 balik. Jadi forever balik. Nampak tak? So that's why ini bermaknanya apa tahu? Forever living, pasti kaya selama-lamanya. Nampak tak? So that's why kalau you punya kereta, you ada kereta, you beli kereta dengan menggunakan bonus forever kan. Lepas tu you beli nombor plate 93333. Ada dua makna. Makna pertama adalah, okay, you adalah dalam kumpulan kita bersama, BO group. Yang kedua maknanya, you pasti kaya selama-lamanya bersama dengan forever living. Itu sebabnya kenapa kita beli kereta dalam BO kan, kita mesti beli nombor plate yang ini. So sekarang you sudah faham kenapa semua orang pakai kereta nombor ini. Ada tak yang rasa hairan sebelum ni? Kenapa semua beli nombor ni kan? Kak Fauzan ada tak? Fikir. Kenapa you fikir? Ada tak? Ada. Apa tu Ben? Sorry, tadi Kak Azhar ada tetamu. So you sekarang nampak tak? Faham tak? Kenapa nombor plate kereta kita semua 9333? Faham. So nanti you beli kereta, you nak tak beli nombor plate ini? Kalau you buat forever, kan? Kalau you ialah boss forever, you dalam kumpulan kita, you pasti akan beli nombor plate ni. Maknanya, you bersama dengan kita dan you akan kaya selama-lamanya. Bersama dengan forever living. Okay? So ini makna pertama tau. Makna pertama saja. Makna yang kedua dia adalah yang ini. You tengok kan, ini 9333, dia ada dia punya maksud. Dia maksud dia ada 9 nilai. 9 nilai ini kod kita. YDSSIRLAR. Yes, sir lah. You hafal ini. Ini kod you kena hafal. 9 nilai. Sebab kalau you hafal ini 9 nilai, kita ada 3 misi. H1, W2, F3. 3 visi. Best, love and share. 3 plan. Plan benih, plan hutan, plan pokok tua. Yang you selalu dengar sifu kita sebut. Plan benih, plan hutan, plan pokok tua. Ingat tak? Sifu kita selalu sebut. Hari-hari dia sebut ini benda. Dari mana? Daripada ini sistem 93333. So you hafal ini. Okay, kalau you hafal ini semua kan, I bagi tahu you akan faham macam mana daripada assistant supervisor, you jadi supervisor, you jadi assistant manager, you jadi manager, you jadi CBM dengan step by step. Okay, ini dalam sistem. Kalau you ikut sistem dia jalan, buat seperti sistem sebut, you akan sampai ke CBM satu hari nanti. Faham tak? Siapa boleh faham? Tulis 1. Ini maknanya kita apa? Sifu selalu cakap guna sistem, leveragekan sistem sebab sistem sebenarnya dalam dia banyak ilmu. Banyak sangat ilmu. Okay? Macam hari Sabtu. Hari Sabtu ini kan kita ada kickstart, betul tak? Kita ada kickstart Art of War. So Art of War ini kan ada 40 plan Art of War. So ini 40 plan kan daripada AS sampai ke manager. Apa yang you perlu buat?
Kalau you tak faham ini art of war, you akan sekat. You akan sekat di assistant supervisor lama. Kenapa I tengok orang tu 4 bulan naik manager? Ada tak rasa? Kenapa itu naik manager 4 bulan? Saya 4 bulan masih lagi assistant supervisor. Ada tak? Siapa ada perasaan rasa macam ini? Ada tak? You terfikir kadang-kadang, kenapa I tengok dia baru saja join 3-4 bulan lepas teppanyaki. Baru saja 3-4 bulan join masa tu, kan? Tetapi sekejap dia sudah naik supervisor. You tengok Kok Sun, setahun sudah jadi CBM. Kan? 4 bulan dia sudah dapat F2D dia. Kenapa Kok Sun laju sangat? Saya sudah join setahun, tetapi saya masih lagi pangkat assistant supervisor. Kenapa? Pernah tak fikir? Kan? Kadang-kadang mungkin sebab ini kan, you akan rasakan sudah hilang keyakinan. Ada tak? Siapa yang ada fikir macam ini? Bagi saya. Siapa dalam sini ada pemikiran macam ni? Sudah mula banding diri dengan orang lain. Kenapa Kok Sun laju sangat dia boleh naik CBM? Saya ni lambat. Mesti saya tak pandai. Saya ni tak bijak. You ada fikir tak macam ni? Ada kan? Saya dulu pun macam ini. Bel dulu pun macam ini. So, I bagi tahu you kena buang ini perasaan cepat-cepat. Sebab perasaan ini akan buat you lagi lambat. You kena sayang diri. You kena percaya dan yakin kepada diri dulu. Baru kita tahu macam mana kita nak jadi CBM. Nak jadi manager. Okay? Itu sebab jawapan dia sebenarnya semua sudah dalam sistem kita. Terutamanya untuk orang yang nak jadi manager. Okay, you mesti join Kickstart hari Sabtu ini. Okay, walaupun dalam bahasa English, tetapi English yang sangat simple. Yang you faham, I faham. Yang bahasa English yang Malaysia style punya. So memang you jangan risau you tak faham. You memang akan faham punya. Okay, so that's why jawapan dia semua sudah dalam art of war. Kenapa kita tak boleh daripada AS sampai manager dalam masa singkat? Okay, so kita kena buang dulu malu-malu, kita kena yakin diri dulu baru kita boleh capai apa yang kita nak. Okay, sebab saya faham ramai orang sudah join lama, kenapa saya tak sehebat orang lain? You akan fikir macam ni, sebab Bel pernah melalui benda ni. Okay, so that's why bila kita masuk forever kan, ada satu benda yang you mesti faham betul-betul. Dan you mesti tanam dalam you punya otak setiap hari. Apa itu? Iaitu 9 nilai. Okay, ini 9 nilai. Kod kita adalah yes selang. Okay. Siapa ingat saya pernah hantar ini gambar? Ini gambar memang you mesti betul-betul faham. Okay, mesti betul-betul fahamkan ini 9 nilai. Okay, 9 nilai ini bukan saja you kena faham, tetapi you mesti ingat dan selalu ingatkan sendiri supaya you tak senang down. You tak senang putus asa. Bila you ada masalah, you tengok balik 9 nilai ini. You mesti pupuk ini benda sebelum you nak jadi manager. Sebelum you nak mula business forever. Okay? So yang pertama, kita akan pergi satu-satu. Okay, yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah yakin dan setia. You dengar tak lagu tadi yang mula-mula saya play tadi tu? Okay? Dia cakap apa? Dia cakap apa? Lagu itu dia cakap apa? Ingat tak? Lyrics dia. Nampak tak? Bagi yang setia dan percaya. Nampak tak? Jangan senang berputus asa. Jangan senang menyerah. Okay? Saat hati kita menyembah, jangan pernah menyerah. Jangan putus asa. Apa dia kata? Untuk yang setia dan percaya kan, dia pasti akan berjaya punya. Okay? So, that's why yakin dan setia sangat penting. You kena yakin dan setia baru you boleh kekal lama. Okay? Yakin kepada siapa? Yakin kepada syarikat. Yakin kepada produk dan yakin kepada marketing plan. Yang paling penting adalah apa tahu? Yakin kepada diri sendiri. Siapa rasa sendiri sangat yakin kepada diri punya? You tulis saya.
Siapa memang sangat yakin kepada diri punya. Macam mana kita tahu dia yakin ke tak yakin? Contohnya upline cakap, Ruzima. Ruzima lagi. Tahu tidak. Ruzima, buat demo, tunjuk kawan. Ruzima cakap, boleh. Dia sangat yakin tau. Ruzima, jadi MC saya malam ini. Ruzima cakap, boleh, Sifu, I jadi MCU. Dia sangat yakin punya. Nampak tak? So you tengok tak ada orang yang yakin diri. You tengok baru 2-3 orang. Nampak tak? That's why you kena sangat yakin kepada diri. Macam mana you nak bina keyakinan? Macam mana you nak bina keyakinan? Macam mana nak bina keyakinan? Siapa tahu? Berani mencuba. Lagi. Saya banyak takut. Yelah, you banyak takut itu sebab you kena berani. Betul tak? You sudah tahu kelemahan sendiri, so you kena berani lah. Kalau kita takut-takut, kita selalu sorok diri kan. Itu duit pun tak akan ikut kita, betul tak? Kita datang berniaga, kita nak cari duit, kita mana boleh takut, betul tak? So you sudah tahu, bila you sudah tahu kelemahan diri, so kita kena overcome dia. Kita kena banyak mencuba supaya kita boleh pecahkan tembok kita sendiri. Kalau you takut, senang saja. You jenis takut, berani ialah apa tahu? Berani ialah bila you takut, tapi masih lagi you sahut cabaran. Masih lagi you pergi buat. Macam Kak Rohani cakap, sahut cabaran. Kan? Upline cakap, jadi MC. Cuba you jadi speaker? Boleh, saya cuba. Walaupun you tak pandai cakap, tapi you sahut cabaran. Itu kita panggil apa? Kita panggil berani. Okay? So, setiap orang kena yakin diri. Sebab apa? Sebab kan, you tahu tak? You tahu tak macam mana you lahir di dunia ini? You ingat balik. You ingat balik, berpuluh-puluh tahun yang lepas, you punya mak dan ayah, pada satu malam yang sangat mewah dan satu malam yang sangat romantik. You punya mak dan ayah sudah melakukan satu aktiviti. Betul tak? Dan you sudah terkeluar. Betul tak? Selepas aktiviti mak ayah you sudah terbentuk. You sudah terbentuk. So you ialah orang yang lari paling laju untuk sampai ke itu destinasi. Itu sampai ke telur you punya mak. You ialah orang berenang yang paling laju untuk sampai ke itu destinasi, masuk ke telur tu. Baru you boleh bersenyawa sampai you jadi you seorang manusia. Dan you punya mak lahirkan you di dunia ini. You tahu tak? You sudah menang berjuta-juta orang. Yang lain sudah ditewaskan oleh anda. Baru you boleh lahir dalam dunia ini. Kenapa you tak yakin diri? Sebab you sudah juara pada berpuluh tahun yang lepas. You faham tak? You sudah juara tau sejak berpuluh tahun yang lepas. You sudah tewaskan berjuta-juta orang lain. Baru you boleh lahir di dunia ini. That's why you adalah juara di dunia. Kenapa you tak yakin diri? Okay? So you mesti kena yakin diri sendiri. Baru you buat apa kerja pun you rasa puas hati, you rasa happy. Okay? Di dunia ini kan memang tak ada orang yang sempurna, betul tak? Semua orang ada kelemahan dia. Tak ada orang sempurna punya. Mesti ada kelemahan punya. Tak ada orang buat kerja sempurna. Termasuk Bel sendiri pun bukan sempurna. Okay? Tetapi kalau kita yakin dengan diri sendiri, kita buat sahaja, kita mesti dapat belajar sesuatu. Okay, bila kita yakin, baru kita akan setia tau. Bila kita setia, baru kita boleh kekal lama dalam forever. Baru kita boleh berjaya. Okay, so sini dia tulis apa? Kita perlu 2 C. 2 sisi untuk start kan? 2 sisi, 1,300 lebih. Tetapi kita perlu lagi 2 C. Crazy dengan courage. Crazy maknanya you kena gila. Gila macam mana? Bukan jadi orang gila. Gila ni maknanya kita menaja pun kena gila. Kita buat kerja kita macam orang gila. Kita buat demo pun kita kena gila. Okay? Lepas tu kita perlu berani. Berani untuk berubah.
Okay, kena berani untuk cuba benda yang tak pernah cuba. Okay, kena pilih satu bisnes yang betul. Okay, lepas tu 100% kita fokus sampai berjaya. Okay, yang sangat penting adalah masa you sudah berjaya dan belum lagi berjaya pun, kita mesti hormat kepada upline dan juga sistem. Ini sangat penting. Okay, ini adalah nilai yang sangat penting. Walaupun kita sudah kaya, kita sudah berjaya, kita masih lagi perlu hormat kepada upline dan juga sistem. Bila you ada nilai ini kan, kita boleh kekal lama. Sebab kita datang sini, kita nak kekal lama, kita nak buat bisnes ini lama, bukan nak sekejap, betul tak? Ruzima, betul tak? Kita nak kaya selama-lamanya, kita bukan nak kaya sebulan, 2 bulan. So, kita mesti jaga ini nilai, yakin dan setia. Okay? Ini yang pertama. Yang kedua adalah apa? Kita mesti disiplin dan kesabaran. Mesti sabar, disiplin dan sabar. Okay? Komitmen, kita kena ada komitmen. Komitmen adalah bermula daripada hari sistem day, setiap minggu. Okay, sistem day kita kan setiap minggu, betul tak? Ada hari Selasa, betul tak? Chinese hari Khamis. Lepas tu bahasa English hari Sabtu. So setiap minggu ni kita masuk ke sistem day kan, termasuk juga upline day. Upline day sebenarnya adalah untuk anda belajar daripada upline dengan lebih dekat. You boleh tanya soalan yang you memang hadapi setiap hari. Kan, betul tak? You boleh tanya upline you terus dan you dapat soalan dia, jawapan dia terus. So that's why sebenarnya kita perlu bagi komitmen tau. Setiap minggu mesti masuk kelas. Dan masuk kelas ni jangan tunggu orang untuk PM. Remind sekali, 2, 3 kali, 4 kali. Remind, asyik remind saja. Kita kena bagi komitmen. Okay, sebab ini adalah bisnes sendiri. Kita adalah bos sendiri. Okay, kita mesti kena ada komitmen sendiri masuk kelas dan kita kena bawa orang lain, anak-anak kita, tim kita untuk masuk kelas. Okay? Pertahanan yang kukuh akan memberi kuasa kepada serangan yang lebih berkesan. Ini bermaknanya apa? Bila you pergi buat GEP, you pergi buat demo, you pergi attack kan? Ramai orang bila sudah attack, sudah sign ramai FPO, sudah jadi downline you. You akan fikir, oh dia sudah downline saya, dia selama-lamanya anak saya. Ramai orang ada kesilapan ini tau. Ramai orang selalu fikir, oh dia sudah downline saya, Ruzima downline saya, jangan risau dia tak lari punya. Wahida downline saya, jangan risau, dia tak akan mati punya. Tak payah servis dah, dia sendiri tengok dalam grup lah. Ramai orang akan fikir macam ini. You akan anggap kan, bila orang itu sudah jadi downline you, dia sudah jadi kepunyaan you. Sebenarnya tidak tahu. Tidak, you tak boleh fikir macam ini. Dia hanya downline you, tetapi dia bukan kepunyaan you. Dia masih lagi dia sendiri. Okay? So that's why kita mesti pertahankan. Macam mana kita pertahankan? Kita kena simpan kita punya downline. Macam mana kita simpan? Kita kena jaga silaturahim. Kena hormat menghormati. Walaupun itu downline you, itu upline you, you kena hormat. Walaupun downline kita kena hormat. Sebab apa? Kita manusia saling hormat menghormati itu adalah panggil apa? Moral yang paling simple, betul tak? Itu kita kena hormat. Yang kedua, kita kena buat apa? Simpan mereka, selalu bagi mereka info. Okay, selalu hantar info bagi mereka. Lepas tu kita selalu jaga mereka, tanya apa keperluan mereka, tanya apa masalah mereka. So kita kena simpan mereka menggunakan sistem. Okay, sistem day, masuk kelas, datang kickstart. Itulah cara kita untuk simpan kita punya downline. Okay, macam upline day pun sama, you ajak downline you masuk. Sebab apa? You nak leverage kan bell. Betul tak? So kalau you punya downline, you tak sendiri, you tak buat downline coaching, lepas tu you tak ajak dia datang ke upline day, you tak ajak dia masuk ke sistem day kan? Macam mana you punya downline kan? Belajar. Kan bila mereka tak ada ilmu, mereka akan rasa kosong tau. Otak jadi kosong. Betul tak? Macam minggu lepas kita tak ada upline day, you akan ada tak rasa something? Macam kekurangan sesuatu. Ada tak? Tak dengar suara bell macam kekurangan sesuatu. Kalau ada,
bermaknanya you punya otak sudah betul. Kalau tak ada, bermaknanya you punya otak belum lagi seorang mindset, seorang bos. Nampak tak? So that's why kita kena attack, kita kena simpan. You punya downline, you kena simpan, you kena jaga betul-betul mereka. Okay? Kalau okay, type okay. Boleh faham tak? Ada soalan boleh tanya. Okay. Yang ketiga, kita mesti disiplin diri. Tak dengar suara bell, saya akan video. Okay. So disiplin. So disiplin sangat penting. Macam setiap pagi, I tanya you guys lah, setiap pagi, siapa yang ada lipat selimut punya? Type saya. Lipat selimut. Siapa ada lipat selimut? Type saya. Pauza ada. Setiap malam kita pakai selimut. Ruzima ada, Suhaima ada. Jangan tipu Tuhan nampak apa you cakap Siti Zuraida ada, Azman. Oh bagus Azman, kita ada. Sambil dia memasak dia boleh jawab kita. Dia kok saya tak cakap dia tak lipat selimut tu. Laju-laju dijawab. Tengok dia masih lagi tengah masak tu. Kak Ani ada. Senang je lipat selimut. Selimut anak sekali. Tak boleh. Kena minta anak you lipat sendiri. Kena lipat sendiri. Sebab apa? I bagi tahu you, lipat selimut adalah satu disiplin yang paling mudah. Tetapi ramai orang sudah lupa. Ramai orang sudah lupa. I bagi dia you satu benda, satu apa rahsia nak tak? You nak tahu rahsia tak? I bagi tahu you, saya kan, Bel tak lipat selimut punya. Saya tak lipat selimut. Saya daripada kecil sampai besar. Saya sudah kahwin dengan Kim. Saya tak lipat selimut. You tahu tak? Saya jenis malas sangat nak lipat selimut. Hari-hari saya pakai selimut. Tapi I tak lipat. You tahu tak? Bila saya mula lipat selimut. Nanti you jangan cerita ke orang tau. Benda yang malu kan ni kan. Saya lipat selimut tahun 2020. Saya mula lipat selimut. So sudah dua tahun saya lipat selimut. Kenapa saya mula lipat selimut? You tahu tak? Dia ada satu kisah. Kenapa saya mula lipat selimut? Okay. Kisah dia adalah saya ternampak ada satu jutawan dunia tau. Millionaire di dunia. Orang yang sangat berjaya di dunia. Dia tulis satu quote. Quote itu kan dia tuliskan. Saya terkesan sangat. Saya baca je, saya terkesan sangat. Dia katakan, kalau anda selimut pun tak boleh nak lipat setiap pagi, you jangan harap nak jadi orang yang berjaya dalam hidup you. Dia cakap benda yang simple macam ni je. Tapi saya terkesan sangat, you tahu tak? Sejak hari tu lah saya mula lipat selimut saya. Macam tu je. Itu sebablah setiap orang kan kadang-kadang kita ternampak ataupun kita terbaca benda yang kita nampak kan. Orang lain, setiap orang lain tau. Kadang-kadang kan you baca benda yang sangat simple, you terkesan. Tapi orang lain baca tak terkesan pun. So that's why kita kena selalu kan dengar tau. Kita kena selalu masuk kelas, dengar speaker-speaker bercakap. Sebab kadang-kadang dengan satu ayat, dia boleh bagi you ada satu spark dalam you punya otak. Dia boleh membuka you punya mindset. Dia boleh macam bagi you something yang baru, yang boleh ubah hidup you. You nampak tak? Sejak itulah saya mula lipat selimut saya. Dan I bagi tahu you, sejak hari itulah saya dapat CBM saya. 2 tahun berturut-turut saya dapat CBM. So that's why you kena cari sesuatu benda yang boleh buat you disiplin. Itu benda lah disiplin saya. Saya mula lipat selimut sebab saya nak jadi orang berjaya. Setiap hari saya lipat selimut, setiap tahun saya capai CBM. Itu doa saya setiap hari, you tahu tak? Bila saya lipat selimut, saya sudah doa dalam otak saya, lipat-lipat selimut, CBM, CBM, CBM. Macam tu doa aku. So you kena cari something yang boleh disiplinkan diri you supaya you setiap hari ada satu energi.
untuk berkongsi forever dengan orang. You kena ada something disiplin. Contohnya, you setiap hari disiplin. Setiap pagi pukul 7, saya mesti good morning. Send dalam WhatsApp group product you. Good morning. Sahabat-sahabat dalam kumpulan. Hari ini saya nak share pasal deodorant. You kena ada disiplin macam ini. Ataupun you nak disiplinkan diri. Okay, setiap hari saya mesti buat satu post dalam Facebook. I nak tulis satu copywriting sekurang-kurangnya setiap hari dalam Facebook. I bagi tahu you dengan disiplin ini kan, masa you buat you doa. You doa semasa you buat benda ini kan, I bagi tahu you akan sampai CBM punya Wahidah. I bagi tahu you Wahidah, you perlu ada sesuatu disiplin diri supaya you ada benda yang you kena buat, wajibkan diri untuk buat berkaitan dengan forever. Then you akan sampai ke CBM. Sampai sini siapa ada dapat sesuatu? You bagi saya 2. Nilai yang kedua kan, you bagi saya 2. Okay, you kena ada disiplin. Okay, daily tata. Daily tata maknanya ada tak cek CC setiap hari. Macam saya kan, Bel kan, saya mula forever tahun 2009. Masa tu saya masih lagi kerja tau. Saya masuk kerja setiap pagi pukul 7. Benda pertama saya buat adalah cek CC. Saya masuk dalam website Forever, cek CC setiap hari. Walaupun saya tak ada downline, tetapi saya wajibkan diri cek CC setiap hari. Siapa yang setiap hari masuk cek CC punya? I nak tengok. Bagi saya, tulis saya. Bagi saya, setiap hari ada cek CC punya. Itu adalah disiplin. Okay, itu adalah disiplin. Sangat penting tau. Kalau you tak cek CC, maknanya you tak sayang pun you punya bisnes. I setiap hari cek CC punya. Dari bayar saya VIP Assistant Supervisor, I dah cek CC. Okay, lepas tu, kena setiap hari lunch meeting. Mungkin you tak ada lunch meeting, tapi ini lunch meeting maknanya you mungkin setiap hari you PM you punya upline. Apa tak kisahlah. Good morning upline. Apa khabar hari ini? I ada satu good news nak bagi tahu. Ini pun sangat bagus. You kena disiplin diri untuk selalu WhatsApp dengan upline you. Tak pandai nak masuk tengok CC. Tak pandai belajar. Tak ada alasan. You jangan ada alasan kata tak pandai. You ada banyak upline you boleh tanya, betul tak? You boleh tanya je. Jangan ada alasan. Okay, kita pandai belajar. Okay, lepas tu konsisten kita buat 5 CC dan bina 5 line. Kita kuatkan PNM kita. Okay, ini adalah nilai yang kedua. Okay, saya lanjutkan. Okay, nilai yang ketiga adalah CC boleh kalah. Semangat tak boleh kalah. Selalu ingat ini benda. Macam hari ini Ruzima sangat bagus. Dia cakap apa? Oh, ramai orang dapat order. Ramai orang dapat CC. Ruzima doakan you. Tanya kepada orang yang dapat order. Betul tak? Yang tak dapat order tu jangan putus asa. Ruzima cakap, wah dia memang sudah ada nilai ini. Walaupun dia tak sebut CC boleh kalah, semangat tak boleh kalah. Ini nilai yang sangat bagus. Okay? So Ruzima sudah sampaikan kepada kita semua ini. CC boleh kalah, semangat tak boleh kalah. Okay. You nampak tak gambar ini yang ada tulisan Cina? Ada kan? Okay. Ini ada satu story tau. Ini story zaman dulu di China masa peperangan. Ini story sangat-sangat bermakna. Okay, you tengok ada satu di kanan, satu di kiri, betul tak? Okay, ini adalah 2 raja ya yang sangat terkenal di China masa zaman dulu. Okay, Liu Bei dengan Xiang Yu. Okay, ini 2 raja yang sangat terkenal. Okay, yang sebelah kanan ini, yang ada ini misai lebat sikit ini merupakan raja yang sudah menang banyak kali. Setiap kali dia berperang kan, ini menang. Yang kanan punya sudah menang 10 kali. Yang sebelah kiri ini dia sudah kalah 10 kali tau. Dia sudah kalah peperangan 10 kali, tetapi dia tak pernah berputus asa. Setiap kali bila dia sudah kalah, dia cakap dengan yang kanan ini. Dia cakap apa tahu dengan yang kanan ini? Dia cakap, okay, jangan pergi. I will be back. Saya akan datang semula. Dia setiap 10 kali dia sudah kalah, dia cakap macam ini. So, kali yang ke-11 mereka nak berperang kan. You tahu tak apa berlaku?
kali yang 11. Ini yang sebelah kiri ya sudah menang. Akhirnya dia menang kali yang ke-11. Dan I bagi tahu you yang belah kiri ini ya, akhirnya dia sudah jadi raja. Dan dia menjadi raja yang paling terunggul di China pada masa itu. Paling unggul punya raja. Nampak tak? That's why ya, kita kena ada satu sifat macam ini Liu Bei. Raja ini, walaupun 10 kali ya dia sudah kalah. Mungkin you sudah 10 kali you cuba, you nak jadi manager, you nak jadi CBM, tak jadi, tak sampai. Tetapi you semangat tak kalah. You masih lagi teruskan. I bagi tahu you, kali yang ke-11, mungkin you akan sampai juga ke CBM. Nampak tak? Okay? Jangan putus asa. Okay, so that's why ya, mesti belajar ini Sun Tzu Art of War hari Sabtu ini. Siapa yang sudah daftar punya, nak tengok. Siapa sudah daftar Sun Tzu Art of War hari Sabtu punya, tulis saya. Wahidah, you ada daftar ke tak ada? Kalau manager tak daftar, aku nak ketuk ni. Aku sudah sediakan rotan, aku nak ketuk dah. Siapa yang tak daftar? You tengok tak ada seorang daftar. Kenapa tak daftar? Wahidah? Bagi tahu saya. Cepat. Daftar, sure. Nanti saya tanya satu-satu. Kenapa tak daftar? Cepat. Wahidah, kenapa tak daftar? Tak berani cakap. Okay, nanti mesti daftar. Bel adalah salah seorang speaker. So, pertama kali cakap bahasa English. English saya memang teruk punya. Saya punya English sangat teruk. Kalau you dengar saya cakap nanti you mesti kelakar. You mesti ketawa saya punya. Tapi ya, saya tak pandang orang ketawa. Saya biar je. Asalkan saya berani mencuba. Okay, so that's why I perlukan sokongan you all. You kena daftar. You kena tatap sokong saya. Tadi Suhaimah cakap sayang saya, tapi dia tak daftar. So itu sayang tipu punya, itu sayang. Ini sayang tipu. Bukan betul-betul sayang. I tak mau cakap dengan you dah. Okay. Okay, yang keempat, nilai yang keempat adalah apa? Simple, duplicable, profitable dan fun. Okay, kita kena jadikan bisnes ini ya simple, jangan fikir rumit-rumit. Okay, jangan fikir susah-susah. Simple aja. Buat apa? 3 konsep 5 langkah. Buat demo. Jumpa orang cakap apa? GEP. Itu saja. 3 konsep je. Jangan cari shortcut. Okay, jangan kata nak cepat. Okay, sampai you lupakan diri nak cepat-cepat. Sampai you buat cara yang tak betul. Jangan cari shortcut. Kita dah ada sistem, kita ikut saja. Okay, kita kena bina foundation dengan betul. Okay, DIY, kena do it yourself. Okay, foundation ini adalah apa? You tampak tak? Bila kita bina bangunan yang tinggi, kita kena ada tapak. Kita kena bina tapak dulu yang kukuh. Kita kena masukkan tapak itu ke dalam tanah. Ke dalam dulu. Baru dia boleh jadi bangunan yang tinggi, kukuh, betul tak? So, sama juga dalam forever. Kita kena belajar. Bila kita belajar, kita mengajar. Okay, menaja dan kita mengajar. Kita belajar untuk mengajar. Okay, kena membina hubungan win-win antara semua kumpulan sendiri dan yang lain. Okay, kena sama-sama win-win. Jangan nak kalahkan orang ke apa. Okay, kena jaga nilai. Lepas tu kena bina 5 line, 5 leader. Okay, so ini nilai yang keempat. Kena simple. Yang kelima pula adalah apa? Kita kena insentif dulu, pin second. Okay, kena tetapkan maklumat untuk capai insentif. Okay, seperti apa? Chairman bonus, Eagle Manager, F2D, Alo Ambassador, 5cc, Local Trip, Solid Manager, Elite Manager. Okay, kita naik semua ini insentif supaya kita dapat duit. Kita nak ubah hidup, betul tak? Kita nak duit untuk ubah hidup. Kita bukan nak pin. So, bila kita capai insentif, otomatik you akan dapat pangkat itu. Yang keenam, kita mendidik orang baru, Rookie of the Year. Okay, so ramai orang mungkin bukan join tahun ini, betul tak? Kita tak dapat nak jadi rookie. Tetapi kita masih lagi boleh membina, okay, downline yang baru supaya mereka boleh jadi kita punya rookie. Okay,
pengedar paling cemerlang setahun. Okey, macam darah kita lah. Kita kena tukar darah. Macam darah kita 120 hari kita tukar sekali. Betul tak? So sama juga kita punya network downline kita, ada tak orang yang masuk? Ada tak orang yang keluar? Ada orang masuk mesti ada orang keluar punya. So kita jangan pergi tengok orang yang keluar, kita kena tengok orang yang stay. Macam kita stay. Betul tak? Orang yang sudah keluar, biar dia macam darah kita kena tukar darah. So kita kena selalu mendidik orang baru. So selalu fikir didik orang baru, kita kena buat apa? Kita kena buat recruitment, kita kena GEP selalu. Baru ada orang baru. Okey? Yang ketujuh adalah apa? Kita kena mendidik pemimpin. Okey, kita nak membina leaders. Okey, membina leaders kita kena dengan pelan hutan. Okey? So bila kita selalu sebut produk, kita hanya dapat pelanggan. Kalau kita selalu sebut plan, kita dapat partner. Betul tak? Bila kita ajak orang datang meeting, apply day, system day, kickstart, you akan dapat pemimpin. Okey, bila kita sebut pasal sistem, kita akan dapat pinnacle. Pinnacle adalah puncak. Puncak. Contohnya bila kita orang fikir MLM, orang fikir Datuk Sifu, Desmond Kong. Itu sudah jadi pinnacle. Okey? So ini adalah nilai yang ketujuh. Nilai yang ke-8 adalah apa? Aim higher. Kita kena selalu set matlamat tinggi. Kita nak majukan diri. Jika anda rasa selamat, maka anda akan jatuh pada zon selesa dan bahaya. Okey? Serangan yang berterusan adalah pertahanan yang terbaik. Tadi kita suruh you bertahan. Sekarang kita ajar you untuk serang. So bila you nak aim higher, kita mesti serang. Kita kena buat banyak recruitment. Bila you buat banyak recruitment, baru kita punya insentif akan naik, kita punya bonus akan naik, kita punya pangkat akan naik. Okey? So macam ini kita ada tabung insentif PK. Okey? PK sebenarnya dia adalah untuk persaingan yang positif tau. So semua manager akan memberi sebahagian sumbangan kepada tabung komitmen. Okey? Apa ini PK? Kalau you ingat tak yang ini? Setiap bulan sekarang kita ada orang yang akan dapat duit PK. Okey? Contohnya ini. Paling tinggi, you tengok ini, Michelle Zhe, dia sudah buat 6 cc. Betul tak? So, orang yang dapat paling tinggi punya kan, dia akan menang top 1. So, dia akan dapat duit RM100. Lepas tu top 2 dapat RM50. Ini adalah PK kita panggil. So, kita kena membina satu persaingan. Okay, ini adalah satu persaingan yang sangat positif. Supaya apa tahu, kita tak jatuh dalam zon selesa. Kita selalu rasa, oi, kita nak lebih, kita nak lebih, kita nak lebih. Supaya kita akan maju diri tahu. Takkan you nak selalu income you 1,000 saja, betul tak? Contohnya bulan ni, income you 1,000. Bulan depan you nak berapa? Cuba tanya. Contohnya bulan ini 1,000, bulan depan you nak berapa? Apa-apa? Tak nak income dah. 2,000, betul tak Kak Fauza? Kan kita nak maju diri. So kalau kita tak maju diri, kita punya income akan stagnant di sana. Kita tak akan dapat lebih. Kan? Sudah 2,000, you akan rasa nak 3,000. Sudah 3,000, you rasa nak 5,000. Nampak tak? Itu sebabnya kenapa kan? Kita akan majukan diri. Kita kena buat recruitment yang ramai supaya kita boleh semakin banyak. Sebab kalau kita kekalkan benda yang sama, orang yang sama kan, kita akan kekal. Mungkin kita akan jatuh sikit. Tetapi kalau you setiap bulan tambah orang dalam you punya rangkaian, you punya income akan naik. So you check sendiri. Adakah you punya income sekarang selalu jatuh ataupun selalu naik? You tulis dalam chat room. Siapa punya income sekarang semakin naik punya, you tulis naik. Setiap bulan turun punya, you tulis turun. Kalau yang sedang turun punya, so you sudah faham lah sekarang kenapa turun. Dia dah cakap. Point dia adalah, you turun sebab you kekal saja. You tak tambah orang baru dalam kumpulan you. You kekal saja. Sebab kita dah tahu, mesti ada orang pergi punya.
Ada orang pergi punya. Setiap bulan mesti ada orang pergi punya. So that's why kita mesti tambah orang setiap bulan. Kena tambah orang. You jangan fikir, oh I dah ada 10,000 orang dalam kumpulan. Oh 10,000 orang ini dah tetap dah. Mereka mesti beli setiap bulan. Tak ada punya. Kalau you kekalkan ini kumpulan, dia akan stagnant di sana. Ataupun dia akan turun. Kalau you tak tambah. So kita kena tambah selalu. Okay, kena buat recruitment selalu. So yang ke-9 adalah apa tahu? Adalah record adalah untuk dipecahkan. Okay, so bersedia untuk menerokai dunia baru forever. Okay, guna teknologi online dengan offline sekarang kita dah boleh buat, betul tak? Kena belajar, tak pandai pun kena belajar sebab ini zaman sudah berubah. Okay, lebih banyak pasaran menunggu anda. Okay, kalau you berani untuk mencuba benda yang baru, okay, benda yang baru kalau you cuba, so you akan jumpa banyak benda yang baru akan masuk. So that's why kita kena berani untuk mencuba selalu, nampak tak? Okay, jangan takut. Okay, so that's why ini adalah kita punya 9 nilai yang memang kita selalu kena letak dalam kita punya otak. Ingatkan diri sendiri bila you rasa macam rasa macam down je, sisi saya macam tak naik je, you kena cakap dengan diri, sisi boleh kalah, semangat tak boleh kalah. Bila you rasa malas kenapa macam malas nak masuk kelas, tak boleh. You kena ingat balik nilai yang kedua, kena disiplin. Kalau you sendiri tak masuk kelas, you punya downline pun tak akan masuk. Lama-lama you punya downline akan hilang, mati. You punya rangkaian hilang nanti. Nampak tak? Okay. Lepas tu bila kadang-kadang kita fikir, kita dah manager dah, kita sudah manager, kita kekal je dah manager. Setiap bulan kita ada 5,000, okey lah, kita dah selesa. Tak boleh. You kena ingat balik nilai yang ke-9. Apa itu? Nilai yang ke-8 dan ke-9. Kita kena aim higher. Dan kita kena pecahkan record. Record siapa? Record diri sendiri. Kita tak perlu bandingkan dengan orang lain. Kita tengok diri sendiri sudah cukup bagus. Okay? Kena selalu pecahkan record sendiri. Okay, next adalah apa? Adalah kita punya 3 mission kita. So that's why bila kita guna produk, kita boleh sihat. Betul tak? Kita guna produk je, kita makan, kita guna, kita sapu, kita boleh sihat, kita boleh cantik. Tetapi kan, kalau you betul-betul nak jadi FPO forever, okay, you kena tengok 3 mission ini. Iaitu apa? Yang kedua adalah mission kita nak kaya. Kita datang sini untuk berniaga, kita nak buat apa? Kita nak ubah hidup, betul tak? Kalau kita berniaga bukan untuk ubah hidup, kita bukan nak dapatkan income yang lebih. Kenapa kita buat forever? Kan? Dah lah kita boleh makan gaji, betul tak? Kan? So kita datang sini untuk ubah hidup. So kita nak cari apa? Kekayaan. So ini benda kekayaan adalah dari mana? Daripada kita mula untuk membina rangkaian. Bila you sudah ada rangkaian, then baru kita ada kebebasan. Sebab bebas masa adalah benda yang paling mahal di dunia. You setuju tak? Siapa rasa kan? I nak tanya you, siapa rasa kadang-kadang kan, you ada anak ramai, betul tak? You ada anak ramai. Kadang-kadang kan, you rasa you nak satu masa tenang diri punya. Tenang diri, macam nak balik ke bujang. Masa bujang tak ada anak. You nak tenang diri, nak buat apa pun boleh. Ada tak? Siapa ada perasaan macam ini? Ada kan? You kadang-kadang you fikir, anak saya bising lah. Nak tenangkan 5 minit pun tak boleh. Betul tak? Masa inilah you fikir, macam you nak beli masa. Kalau masa itu boleh beli you beli tak? You nak balik ke 5 minit, you nak beli 5 minit saja. 5 minit untuk nak tenang, boleh tak beli? Wahidah suka dah. Wahidah anak ramai kan, bising, betul tak? Kadang-kadang kita nak 5 minit je tenangkan otak kita je. Tapi kita tak boleh nak beli. Masa itu adalah paling mahal punya. So that's why kebebasan masa adalah benda yang paling mahal di dunia.
Okay? Bukan semua orang boleh dapat kebebasan masa. Termasuk orang yang kaya. You pernah tengok tak orang yang sangat kaya tetapi sangat sibuk punya? You pergi tanya orang kawan jutawan, kawan you yang sangat kaya, ada bisnes besar-besar. Tanya dia, ada tak masa? Ui, tak ada masa, tak ada masa. Sibuk, tak ada masa. 5 minit pun tak ada. So, you nampak tak? Orang yang kaya pun tak semestinya dia boleh bebas masa. Tetapi orang apa yang ada bebas masa? You rasa orang yang macam mana boleh bebas masa? You guys rasa? Orang yang macam mana bebas masa? Wahidah fikir. You rasa Sifu kita bebas masa tak? Datuk Desmond Gong bebas masa tak? You tengok Rolf Kip bebas masa tak? Bebas masa. Dia boleh melancong, dia nak melancong, dia melancong. Betul tak? Kan, you ada rangkaian, you ada passive income. You sedang tidur, duit masih lagi masuk. You sedang berak, duit masuk. You sedang makan, duit masuk. You sedang melancong, duit masuk. Apa bisnes yang boleh bagi you kebebasan masa ini? Bisnes yang ada rangkaian. Kak Pauza sudah sebut itu point. Bisnes yang ada rangkaian. Okay? So that's why kalau hari ini kita berniaga kan, kita buka kedai ke apa ke, memang kita dapat rezeki. Ada duit. Kaya, kita dapat wealth. Kaya, kita dapat kekayaan. Tetapi kita tak dapat kebebasan masa. Sebab bila kita bebas masa, baru kita punya minda boleh bebas. Betul tak? Kita punya minda, kadang-kadang kita nak bebas minda kita. Tak nak fikir pasal banyak rojak-rojak dalam kita punya kepala. Itu paling berharga sebenarnya. Betul tak? So that's why sekarang kita sudah dalam platform forever tau. Platform forever sebenarnya dia memang dah bagi kita satu peluang untuk bina rangkaian. Okay? So that's why hari ini kan Bell sharing 9 nilai supaya apa tau? You punya otak kena ada satu mindset betul-betul faham. Okay, you nak jadi seorang bos dalam forever, you kena ada 9 nilai ni. Then you tak akan mati. You kena yakin dan setia. Betul tak? You kena ada semangat, kena ada disiplin. You kena ada semangat sisi boleh kalah, semangat tak boleh kalah. Then you selalu you ingatkan diri dengan benda ini kan. Then baru kita ada satu ketenangan, tenang, kita tenang untuk bina rangkaian. You tak senang dikacau orang. Okay? You nak membina rangkaian, you perlu masa. Macam tadi kita cakap, you nak bina foundation. You nak pacak itu benda, you nak pacak itu bangunan, you nak itu bangunan kukuh kan. You kena buat dia tong 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 tong. You pernah tengok orang buat bangunan tak? Berapa kali dia tong 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 benda tu? Tong 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 tong. Kan? Banyak. Kan? Tapi kalau you tengok rumah kampung buat kayu punya, Wahidah. Wahidah. Rumah kampung kayu punya kan? Perlu tak tong 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 tong? Tak perlu. Itu sebab kan you tengok hari itu hari raya Cina kat Ipoh. Ribut taufan betul tak? Itu panggil apa itu? Ribut. Ini panggil apa? Putih beliung. Putih beliung, pandai dia. Putih beliung tu, you tengok putih beliung itu rumah atap sudah hilang semua. Sebab apa? Sebab dia tak ada foundation kukuh. Putih beliung datang sekejap, hilang. Nampak tak? Sebab apa? You tak ada rangkaian, you tak ada foundation yang kukuh. So hari ini you nak membina foundation yang kukuh di forever, you perlukan apa? You perlukan masa. Okay, you perlukan masa dan you perlukan usaha DIY, pergi buat sendiri. Tong 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 setiap hari DIY. GEP, demo, 3S, GEP. You setiap hari you tiong kan, you rasa foundation you kuat tak? Baru kuat betul tak? Barulah you punya rumah boleh bina satu rumah bangunan 10 tingkat. Dengan sangat kukuh. You tak takut dah ribut taufan ke, puting beliung ke, you sudah tak risau. Itu tujuannya kita kena ada 9 nilai dalam otak. Sebab hari ini you punya otak adalah otak seorang bos.
You bukan pekerja. You kena sangat yakin dengan diri sebab you adalah pemenang di dunia. Setiap orang ada kekuatan sendiri. Suhaima ada kekuatan sendiri. Wahida ada. Fauza pun ada. Ruzima ada. Zarina ada. Fatihas ada. Setiap orang ada. Kadang-kadang you punya upline suruh you. Kak Fauza, you boleh lah. You boleh jadi manager Kak Fauza. You bukan setakat ini saja. Tapi you cakap apa? Oh, I tak boleh, I tak pandai cakap, I tak pandai, I tak boleh. Jangan. Sebab bila you punya upline nampak you boleh, maknanya boleh. Kan? Kadang-kadang you tak nampak apa kekuatan you sendiri, tetapi you punya upline nampak. So upline you ialah orang yang nak bawa you naik. So you kena percaya kepada you punya upline. Okay, sama-sama kerja sama kan? Baru you boleh bina foundation you dengan mudah dan membina rangkaian you. Okay, so that's why hari ini Bel punya sharing 9 nilai. Okay, siapa rasa kan memang ada you dapat sesuatu punya, you cakap, you tulis saya. Kalau you ada dapat belajar sesuatu benda yang baru, yang penting, you tulis saya, ada tak? Kan Kak Fauza first time dengar betul tak 9 nilai ni? Pernah dengar Bel tapi tak berapa faham. Pernah dengar tapi tak faham. So hari ini lebih faham betul kan? Ya Bel, betul. Okay, so lain kali ingat 9 nilai ini. You ialah bos. Selalu fikir tahu. Masa saya part time work forever saya selalu bangun saya fikir saya ialah boss forever. Saya boss forever. You ingat benda ini. You ialah boss. You ialah boss. You tak boleh senang putus asa. You kena betul-betul bina foundation you. Then you setiap hari you buat. You buat you punya tung. Sebenarnya kan, satu hari nanti kan, you akan nampak you punya rangkaian. Dia sudah mula betul-betul membina rangkaian you. Okay? You akan senang. Okay? Susah dulu, senang kemudian. Ini bisnesnya. Sebab kita nak kebebasan masa. Kita bukan hanya nak kekayaan, kita nak bebas masa. Okay? Okay, ada tak soalan nak tanya? Okay, sekarang awal tahun betul tak? Okay, sebenarnya I nampak sini ramai perempuan. Ramai perempuan betul tak? Semua perempuan. Azman je seorang lelaki. Okay, I bagi tahu you tengok kan, perempuan ramai. Dia lain macam dulu, zaman dulu kan. Zaman kita punya mak ayah lah. Biasanya yang cari duit adalah lelaki ke perempuan? Lelaki betul tak? Perempuan duduk kat belakang betul tak? Belakang kita punya suami kan, suami kat depan, suami pergi cari duit. Perempuan duduk kat belakang, jaga rumah, jaga anak, betul tak? Tapi sekarang zaman dia sudah berubah tau. Sekarang punya zaman adalah perempuan dengan lelaki duduk sebaris, seiring. Perempuan bukan melepasi dia, bukan melebihi lelaki tetapi kita seiring. So kita kena cari satu perempuan yang serba boleh. Bukan saja pandai memasak, pandai beranak, pandai jaga anak. Tetapi kita kena jadi seorang wanita yang boleh cari duit. Yang boleh seiring dengan suami kita. Okay? So that's why kita sebagai wanita, kita nak buat business forever, kita memang banyak tenaga, banyak masa kita akan spend untuk buat kerja groundwork. Tiong. Bila I cakap tiong, you faham tak? GEP, demo, 3S. Faham Tiong, Wahidah. So kita dah ada kena bazirkan banyak tenaga, banyak masa kita. So masa inilah lelaki kita akan start Start bebe. Setuju tak? Dia akan start bebe dah. Selalu keluar rumah buat demo tiong. So I bagi tahu you mesti sekarang kena bagi tahu suami you. Kena bagi tahu dia, suami, you kena support saya. Saya nak seiring dengan you. I nak cari duit bersama dengan you. Saya nak kurangkan beban dengan you. I nak you lagi selesa.
I nak you sama-sama boleh melancong bersama. I sangat sayang you. So you kena bagi tahu you punya suami faham. Okay? You akan spend banyak masa dalam membina rangkaian. Okay? So that's why kita kena bagi tahu suami kita, okay? Sama-sama kita kurangkan beban. Contohnya, suami pun boleh jaga anak. Suami pun boleh memasak, betul tak? Suami pun boleh lipat kain, betul tak? Kan? Azman, betul tak? Sama-sama kita menjaga. So that's why benda ini kita kena komunikasi dengan suami kita supaya dia faham. Supaya sama-sama benda tu kita boleh sama buat. Okay? So that's why kita sebagai isteri kan, kita kena pandai tau. Kita kena, macam lelaki kan, kita kena selalu puji mereka. I nak tanya you all kan, ada tak setiap hari puji suami you? Kalau ada, you tulis saya. Kalau tak ada suami punya, you ada anak-anak, betul tak? Ada tak you selalu puji anak-anak? Sebenarnya anak kita macam suami kita. Mereka ada tanggungjawab mereka. Puji, Ruzima puji. Bagus Ruzima. Seorang je puji you tengok. I bagi tahu you, lelaki adalah sejenis hantar message. Okay, I bagi tahu you, lelaki dan anak-anak kita adalah sejenis haiwan. Haiwan, binatang. Binatang yang suka dipuji. Makhluk. Makhluk asing. Bukan binatang kasar sangat binatang. Okay, makhluk. Makhluk. Okay. So lelaki dan anak-anak kita suka dipuji. Okay, lelaki kalau you nak dia buat kerja, you nak dia kurangkan beban you, tolong you lipat kain, memasak, jaga anak, senang saja you puji dia. You puji dia. Okay, you puji dia sikit kan, I bagi tahu you, dia akan buat semakin banyak benda yang boleh kurangkan beban you. Ini cara dia. Okay, so macam saya kan, saya puji Kim selalu. I selalu puji dia punya. Contohnya kan, I cakap contoh lah. Cakap contoh. Okay, dia pergi masak telur. Masak telur goreng telur saja tau. Dia goreng telur bagi saya makan. I cakap, you sayang, telur awak ni cantik lah. Kenapa sedap sangat telur awak masak ni? Boleh tak awak hari-hari masak? You puji macam ni. Cukup dah. Setakat tu je. Lepas tu, I bagi tahu you, esok hari dia masak lagi. You puji lagi. Beras awak masak ni, cukup lah. Air tu cukup ngam-ngam. Itu lembut, keras, ngam-ngam. Bagus lah you. Pandai you masak, Kim. Hari dia masak lagi, you puji lagi. I bagi tahu you, lama-lama you puji macam ni, dia akan tolong you buat kerja semakin banyak. Dia akan masak semakin banyak. So you akan kurangkan beban tau. Kadang-kadang dia lipat kain, you puji dia. Kain awak lipat, wah sangat cantik oh. Bagus awak lagi cantik dari saya. Lagi kemas dari saya. I bagi tahu you esok lusa kan, you tak payah suruh dia lipat, dia sendiri akan lipat punya. Sama juga dengan anak kita. Betul tak? Siapa pernah cuba? Siapa pernah cuba? Pernah tak? Anak-anak kita kan, kita puji dia kan, dia akan buat sendiri lain kali. So ini caranya kita nak suruh suami kita ke anak kita ke buat kerja supaya dia boleh kurangkan beban kita. Dan kita banyak masa boleh buat apa kerja? Tiong. Kita boleh GEP, kita boleh pergi buat demo, betul tak? So you cuba. You cuba macam ini. Okay? So that's why kena apa? Kena sama-sama kurangkan beban. Okay, so hari ini ada tak soalan nak tanya? Asyik bel je cakap. Ada tak soalan nak cakap? Nak bertanya? Tak ada. Kalau puji jadi rajin. Kan, dia jadi rajin automatik. So, puji itu sebenarnya sangat bernilai. So, kita kena guna sehabis baik. Kadang-kadang kita marah kan. Kita marah. Tak nampak ke kain tu banyak? Tolonglah lipat. Sebenarnya makin marah, makin orang tak nak buat, betul tak? Kita sendiri pun macam tu kan? So kita terbalikkan, kita puji. So sama juga dengan downline kita kena puji juga kan?
bila kita puji banyak kan, daulah kita akan jadi semakin banyak dia akan buat. Dia akan jadi yakin. Dia akan jadi macam yakin, macam semangat dia nak buat lagi. Okay? So ada tak soalan nak tanya? Kalau tak ada, nak bergambar tak? Kita bergambar satulah, lama kita tak bergambar. Ada soalan. Bel, macam mana kita nak mula semula bila dah mati? Saya lupa nak mula dari mana. Senang saja, you tengok balik 5 langkah. Dalam YouTube, you cari Campbell Choi YouTube. You buka balik 5 langkah. Okay, you tengok apa yang you perlu buat. 5 langkah tu ialah cara untuk bermula. Selepas Fatihah tengok itu YouTube 5 langkah punya video yang Bel cakap, then you PM saya. Okay, then kita buat planning semula. Okay? Okay, siapa nak buka video, nak bergambar punya cepat-cepat? Okay. Tak ada soalan, Okay, bagus. Okay, tak ada orang nak bergambar. Okay, 1, 2, senyum, cepat. Uzima nak buka tak? Cepat. Okay, thank you semua. Okay, 1, 2, 3. Okay, dah, sudah. Okay, itu saja daripada Bel. Uzima baru keluar ke? Bye-bye. Bye. Thank you.